Baik, kembali bersama dalam segmen keusahawanan. Satu segmen yang tidak sabar-sabar kita nantikan untuk bersama dengan narasumber kita. Alhamdulillah berada di hujung talian kita pada pagi ini Yang Mulia Ahmad Fathi bin Dr. Haji Nur Arfan ya, untuk mengongsikan berkenaan dengan Fatih Aquaculture dan Alia Playhouse. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, apa kabar tuan? Sihat pagi ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya, pertama sekali selamat datang ke Rampai Pagi dan terima kasih ya di atas kesudiannya untuk bersama berkongsi bersama dengan penonton-penonton kita ni dalam segmen keusahawanan. Hari ini Fatih Aquaculture dan Alia Playhouse ya. Sebelum kita mengetahui lebih lanjut lagi berkenaan dengan Fatih Aquaculture dan Alia Playhouse ini ya. Berkenalan sedikitlah bersama dengan tetamu kita ni. Jadi bagaimana tuan mula berkecimpung sebenarnya dalam bidang keusahawanan ini? Masa bermula berkecimpung atau awal-awal masa baru-baru habis degree, so terus satulah macam belajar-belajar arah sangkar-sangkar orang apa macam mana kan men-start aquaculture itulah sekali dalam pendirian ataupun Indeja pasti dapat pekerjaan tetap lah dalam masa terdekat lepas graduate. So selepas itu teruslah men-start something lah, sesuatu yang boleh di-start. So macam itulah. Alhamdulillah. Ya, itulah awal mula. Awal mula ya, mula berkecimpung dalam bidang keusahawanan ini. Kalau boleh tahu, apa sebenarnya Fatih Aquaculture dan Alia Playhouse ini? So untuk Fatih Aquaculture, ia satu company yang fokus kepada pembiakan dan pembesaran ikan lah. Tapi pada masa sekarang, ia di belakang rumah sahaja. So ikan air tawar lah fokusnya di belakang rumah. Dan untuk Alia Playhouse, ia satu macam daycare. Tapi kami mengajarlah kanak-kanak yang berumur 3 tahun ke bawah. Jadi amat menarik sekali ya, seorang belia muda menjadi seorang pengurus syarikat. Jadi kalau boleh tahu ni ya Tuan, apakah inspirasi dan siapakah yang mendorong untuk memulakan perniagaan ini? So, ini ada dua inspiration lah dari dua company ini. Untuk Fatih Aquaculture bermula pada tahun ketiga masa discovery year di Sabah dari UBD Leta. Masa di sana arah Borneo Research Marine Institute. Di sanalah banyak belajar pasal aquaculture ni and tertariklah cuma mana orang menjaga apa tu and kena bagi je projek untuk menjaga udang galah apa tu kan. So dari sanalah and selepas tahun 3 tu masa tahun keempat final year menyambunglah terus mengambil modul-modul untuk marine pelajaran yang berkaitan dengan marine itulah. And untuk Alia Playhouse ya untuk inspirationnya untuk membuka untuk memberi peluang pekerja-pekerja tempatan and then untuk menolong ibu bapa yang masa ni susah mencari macam pembantu rumah untuk menjaga anak-anak diorang di rumah. Ya, jadi kita pun tertanya-tanya ni ya Tuan, kenapa bis kita memilih untuk menceburi perniagaan ini? So kenapa memilih for menjaga ikan itu memang dari minat lah, dari pelajaran sudah apa di sana. Memang sampai sekarang pun masih sambung lah master studies dalam biodiversity topik marine ni. So untuk Alia Playhouse memang meneruskan lah, memang suka kanak-kanak and mau menyampaikan early education sama Islamic teachings kepada kanak-kanak ni lah. Jadi kalau dilihat ya, dari nama Fatih Aquaculture dan Alia Playhouse ni, bunyinya seperti nama seorang individu ya. Jadi di sini kita ingin juga mengetahui dari mana sebenarnya ni dapat idea menamakan produk kita ni. So idea nama tu sebenarnya dua-dua dari parents lah yang membagi nama. So Fatih Aquaculture, tapi since nama diri ni Fatih kan sebenarnya. Di arah family sebelah bapa tu banyak yang panggil Patih. Even ni macam Patih ni, Patih macam tu. So dari sana macam okey sajalah teruskan dengan nama tu. So kalau Alia Playhouse, adik-beradik semua namanya, adik-beradik yang bini-bini semua bermula dengan nama Alia lah. So jatuhlah saja namanya, as simple as that.
Baik, menarik sekali ya. Dapat menamakan perusahaan beliau ya berdasarkan daripada nama sendiri dan juga Ya. nama ahli keluarga ya. Aha. Jadi perusahaan tersebut mudah untuk dikenali ya. Kalau kita boleh tahu juga ya, kalau tidak keberatan berkongsi memulakan perusahaan yang agak besar juga ini, modal pelaburan yang digunakan macam mana? Modal pelaburan untuk aquaculture dalam 3,000 lah, sebab space tu damit kan belum dapat dibuat besar-besar. So kalau untuk Alia Playhouse dengan renovasinya segala dalam 50,000 lah untuk memulakan. Baik ya. Bermula daripada modal sebegitu, alhamdulillah sekarang mampu mengembangkan Ya. ya perusahaan tersebut ya. Jadi kita ada sedikit tayangan klip video ni untuk kita saksikan ya. Ya. Dan juga kita tayangkan kepada penonton-penonton kita ni. Sambil-sambil kita ni menayangkan tayangan klip video ini, mungkin tuan boleh berkongsi sedikit di sebalik video yang dikongsikan ini. Silakan. So video-video ni ya untuk presentation lah sebenarnya, untuk menunjukkan yang apa Alia Playhouse ni sama Fatih Aquaculture lah juga. Jadi ini ada misi dan juga visi Playhouse tersebut ya. Ada ahli-ahli timnya, boleh berkongsi? Ahli-ahli timnya tu semuanya dari tempatan lah, and dua daripadanya ada kami mengambil dari iReady lah. Lepasan-lepasan universiti dari UBD dan UTB, juga Politeknik lah. Alhamdulillah ya. Pelbagai aktiviti juga dijalankan di sini nih tuan. Ada aktiviti kanak-kanak tu lah, contoh-contoh yang kami buat daily activity di tempat Playhouse. And masa ni yang ditayangkan tu banyak yang masa ni lah dengan masa COVID, semua homework buat di rumah saja. Jadi mungkin kita boleh juga mengetahui ni, apakah perkembangan perniagaan ketika ini dan bagaimana dengan sambutannya? Perkembangan untuk Alia Playhouse, alhamdulillah banyak parents ibu bapa yang puas hati lah dengan penjagaan kanak-kanak itu. Dan even masa sekarang COVID pun adalah masih yang mau meneruskan kami punya servis tu. Bagi Fatih Aquaculture pula, since masih di belakang rumah sahaja, so masih dalam research and development lah masa ni. Menunggu Jadi masa saja. seperti perniagaan-perniagaan yang lain pasti ada cabaran-cabarannya ya. Mungkin boleh juga dikongsikan apakah cabaran dalam mengurus syarikat ini? Silakan. So, cabarannya itu salah satunya tes kesabaran lah. And then masa juga, sebab saya sendiri pun sekarang bekerja sebagai vaccinator di indoor stadium. So masih adalah dengan masa yang sekarang orang berguna vaksin kan. Yeah. So mesti pandai bahagi-bahagi masalah dengan bisnes ni, dengan kerja tu. And then untuk Fatih Aquaculture juga, maybe keluasan rumah lah belum mencukupi untuk menternak sebanyak ikan yang dapat. Jadi oleh itu, apakah perancangan masa depan ni untuk terus berjaya dalam perniagaan? So perancangannya ya step by step lah. So mula-mula untuk Fatih Aquaculture, untuk mendapatkan tapak dari perikanan lah dulu. Dan dari sana kami akan decide lah macam mana you punya plan seterusnya untuk menyambung you punya membesarkan production apa tu. Untuk Alia Playhouse, kami bermula dengan menjaga kanak-kanak dulu, and the next goal is to buka sekolah pra lah macam itu. Baik ya. Itulah perancangan ke depan ya. Kita ni pastinya lah ya, dalam dunia perusahaan ini inginkan kemajuan ya, di masa hadapan perlu ada perancangan, target ya, dan juga hala tuju sesebuah syarikat ataupun usaha berkenaan ya. Jadi pada ketika ini seperti yang Tuan Fathi ketahui lah ya, Tuan Fathi pun seorang vaccinator ya, menginjek orang awam lah yang ingin mendapatkan suntikan vaksin ini. Berdepan dengan pandemik COVID-19 ini, bagaimana ia affecting ya
perusahaan Tuan Fathih sendiri? Dengan pandemik ini, so masa ni Playhouse tu belum dapat membuat servis yang menjaga kanak-kanak tu lah. So masa ni menunggu tenang dulu lah kau kata. And Jadi then so masa ni kami membuat dengan cara alternatif lah, macam membagi homework ke rumah-rumah tu apa, and then online lah bercakap sama kanak-kanak apa tu. And untuk ikan atau masih berjalan seperti biasa lah. Alhamdulillah ya. Tapi tadi ada menyatakan ya, ikan air tawar di belakang rumah. Kita kurang mendalami ni dengan perusahaan ikan tersebut. Apa sahaja jenis-jenis ternakan ikan yang ada di belakang rumah tersebut ni? Jenis yang untuk dimakan lah, atau namanya ikan tilapia merah. Di mana mendapatkan ikan tilapia merah ini? Tapi ikan tilapia anak-anaknya adalah dari tempatan juga orang yang memberanakkan. So dari sanalah membalik anak-anaknya. So sini membesarkan dan cuba beranakkan je lah. Breeding juga di sana ya, untuk membiarkan ikan-ikan tersebut membesarkan lagi perusahaan tersebut ya. Jadi pastinya ada proses-proses yang tertentu, dan sambutan daripada perusahaan perikanan tersebut macam mana? Sambutannya sebab kami punya production tu masih agak low lah and perlahan kan. So itulah macam baru 1 ke 2 bisnes saja dijuali lah. So macam tu sajalah. Nadira gemar And public dengan selling. ikan tilapia? Boleh juga. Sebenarnya mengikut cita rasa masing-masing. Saya tidak berapa gemar dengan ikan ini sebenarnya. Jadi ikan tilapia tersebut alhamdulillah didapati di negara kita di Brunei Darussalam dan cuba untuk dibiakkannya. Apa cabaran-cabarannya ni untuk menjadi seorang penternak ikan ini? Penternak ikan, so mesti konsisten lah dengan menjaga air atau so airnya macam cepat kamah apa je tu. So sentiasa macam di maintenance lah, high maintenance. And then atau melihat ikan-ikannya juga, kesihatan ikan-ikan. So macam ada yang senang mati apa, mesti cari tahulah lagi apa. So banyak di research lah benda tu. Itulah cabarannya. Dengan menguasai barang apa, kami ada orang yang expert with technology, so tanya-tanya orang lah, jual minta ajar macam mana. Jadi itulah cabaran-cabarannya juga ya dalam mengusahakan syarikat perikanan ini. Jadi mungkin juga ya kita ingin mengetahui kalau sekiranya Tuan ada apa saranan ataupun nasihat untuk belia yang masih mencari pekerjaan atau memulakan perniagaan ini. So untuk belia-belia, so saya sendiri pun belia. So dari macam kalau yang dari segi pekerjaan atau ikut rezeki masing-masing lah. Tapi kepada yang belum ada pekerjaan atau belum adakan dibuat apa, masih mencari. So baik direbut peluang lah untuk bidang keusahawanan ini. Indah kira di mana-mana segmen macam ikan kah atau barang jualan kah apakah gitu. So sebagai macam wawasan 235, kami semua ni mesti aktif lah dalam benda macam ni untuk memajukan negara kita ni juga. InsyaAllah. Amat menarik ya. Bisnes seni juga. Silakan, teruskan. Bisnes seni juga. So ikut minat tu lah, apa namanya, the keyword is passion. So follow where your passion leads lah. Amat menarik sekali melihat belia yang bersemangat, bukannya duduk saja menunggu pekerjaan datang, tapi membuat inisiatif-inisiatif untuk memulakan perniagaan misalnya, ya. Dan buat-buat itu mungkin boleh mencari pekerjaan je pada masa yang sama. Ya. Jadi menyebut tadi katanya minatnya. Jadi Tuan Fathih ini minat dengan ternakan ikan. Maksudnya macam mana tu, memancing kah ataupun dari damit memang memelihara ikan-ikan? Sebenarnya yang start discovery tu lah masa tahun 3. Di sana macam syok lah melihat ikan-ikan tu banyak kan apa, and then diorang pun breeding ikan-ikan yang memang orang gemari lah, tapi dengan menggunakan teknologi yang tinggi. So macam mau je lah ada impian kan mau sampai stage di sana lah, di mana
breeding dengan teknologi yang canggih atau boleh mengeluarkan ikan yang belum ada lagi kena breed di Brunei apa macam tu lah. So, tidak payah lagi mengimport dari luar ke masuk kemari kan. Betul sekali ya. Jadi selain daripada tilapia, mungkin nanti ke depannya nanti ada beberapa jenis-jenis ikan lagi yang ingin dipelihara. Yes, atau ikan laut lah, pasal diri sendiri pun fokus on marine science kan, which means apa tu namanya, berarti yang ikan apa tu, ternakan laut. So mostly minatnya tu arah ikan laut lah, perairan laut atau kehidupan di laut. Wow. So di sanalah di mana kami mau Baik, ya, ke depannya mencapai. nanti akan memelihara ikan-ikan Ya. laut lah ya. Ya. Kita percaya itu lebih ramai lagi peminat-peminatnya. Kalau kita lihat ya, penjaga sangkar-sangkar ikan di negara kita di Brunei Darussalam. Banyak jenis-jenis laut ya. Ikan maksud saya, ikan yang dipelihara dipelihara di sangkar mereka ya. Kita doakan mudah-mudahan tercapai perlahan-lahan kita ni kayuh insya-Allah ya. Ya. Kita ni akan sampai ke destinasi. Ribuan terima kasih kita ucapkan buat yang mulia tetamu kita ni ya, Tuan Ahmad Fathi bin Dr. Haji Nur Affan, pengurus syarikat, bersedia bersama kita pada pagi ini. InsyaAllah ada kesempatan kita akan bersama lagi di lain waktu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, terima kasih.